Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sidang jemaah Jumaat yang berbahagia, member khutbah Jumaat pada minggu ini ingin menyeru diri khatib yang berbicara dan para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata ketakwaan yang sebenar, menterjemahkan ia dengan perbuatan kita, mengikut segala arahannya, meninggalkan segala tegahannya. Ingat para hadirin sekalian, kemuliaan seseorang hamba Allah tidak bergantung kepada pangkat, darjat, harta dan keturunan. Allah Ta'ala tidak peduli kita siapa. Allah Ta'ala tidak heran kita ni siapa. Apa jawatan kamu, sama ada kecil ataupun besar, sama ada rendah ataupun tinggi, sama ada rakyat ataupun yang berkuasa. Allah Ta'ala tidak peduli dengan kekayaan kita, sama ada kita kaya ataupun kita miskin, sama ada kita golongan kayangan ataupun marhain. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pandang itu semua. Kemuliaan hamba di sisi Allah diukur dengan nilai ketakwaan. Firman-Nya di dalam Al-Quran yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Jelas, terang lagi besul, hamba yang mulia di sisi Allah adalah hamba yang tinggi nilai ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaah Jumaat yang berbahagia, pada hari yang mulia ini, member juga ingin berpesan kepada diri khatib dan para hadirin sekalian, perbanyakkanlah berselawat kepada junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang berbahagia, tertulis di dalam kitab yang mulia, karangan daripada ulama yang hebat,
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bagaimana imam yang mulia ini di dalam membahaskan, memperincikan tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat di akhir zaman ini daripada muka bumi ini. Digariskan oleh Imam Al-Ghazali beberapa perkara, antaranya yang ingin dikongsikan di dalam khutbah yang seringkas ini. Salah satu daripada perkara yang akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diangkat dan dikurangkan di akhir zaman di atas muka bumi ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah kenikmatan di dalam melakukan ibadah. Ini antara perkara, ini antara benda, ini di antara amanah ataupun nikmat yang dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hambanya di akhir zaman ini, yaitu nikmat kelazatan di dalam melakukan ibadah, yang disebut sebagai halawatul ibadah, kemanisan di dalam melakukan ibadah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa abadtullaha khamsina sanah, aku beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Fama wajadtu halawatal ibadah, malangnya dalam jangka masa yang terlalu panjang 50 tahun aku beribadah kepada Allah, malangnya dalam hidup aku ni aku tidak dapat merasakan kenikmatan lazatnya di dalam melakukan ibadah. Fama wajadtu halawatal ibadah. Ini di antara malang. Cuba kita bermuhasabah sejenak di dalam kehidupan kita para hadirin sekalian. Di antara lazatnya melakukan maksiat dengan lazatnya melakukan ibadah, yang mana lebih? Ini waktu yang terbaik untuk kita bermuhasabah. Di antara lazat dan manisnya kita melakukan maksiat kepada Allah dengan kita melakukan ibadah kepada Allah, yang mana yang lebih dirasai? Bimbang dan khawatir dalam saat-saat yang getir ini, kita masih lazat dalam melakukan maksiat berbanding lazat di dalam melakukan ibadah. Bayangkan suatu hari kita rasa hilang kelazatan dalam menikmati juadah makanan. Suatu hari kita bangun daripada tidur, seusai kita melaksanakan ibadah subuh, kita menjamah sedikit makanan sebagai melapit perut, ataupun dalam bahasa Kedah kita panggil menyorok di waktu pagi. Makan nasi lemak tidak rasa lemaknya, makan sambal tidak rasa sambalnya, makan ayam goreng tidak rasa gorengnya, minum teh tarik tidak rasa manis dan lemaknya. Bagaimana pada saat itu tuan-tuan? Kita akan membiarkan begitu saja, ataupun kita akan berjumpa dengan doktor merawat penyakit kita? Mana dia deria bawaku, mana dia deria rasaku, adakah aku dihinggapi COVID-19? Kebimbangan kita bila tidak rasa dalam menjamah makanan, sama ada kebimbangan kita dalam tidak merasai sewaktu kita melakukan ibadah, tak rasa lazat. Sebaliknya yang jadi celaka dalam hidup ini apa? Rasa nikmat dalam melakukan maksiat. Ini celaka yang besar. Bagaimana cara, petua, tips untuk merawat penyakit tersebut? Nah, Imam Ahmad menyatakan dalam kata-katanya, hatta taraktu thalathata asya'. 50 tahun beliau melakukan ibadah, tidak rasa sedap,
50 tahun beliau melakukan ibadah, tidak rasa nikmat, sehingga 3 perkara ditinggalkan dalam kehidupannya. Ayo, saya ingin sebutkan 3 perkara ini tuan-tuan. Tanamkan dalam kepala. Ayo, dengar, renung, faham, hafal 3 perkara ini. Yang pertama, Imam Ahmad kata pada dia, taraktu ridhan nas hatta qadartu an atakallama bil haqq. Ini yang pertama. Perkara yang aku tinggalkan dalam kehidupan aku itu apa? Yang pertama, kata Imam Ahmad, aku meninggalkan dalam kehidupan aku mencari redha manusia kepada mencari redha Allah, hatta qadartu, sehingga mana aku ada kekuatan an atakallama bil haqq, untuk berbicara perkara-perkara yang benar. Ini benda yang paling besar yang kena tinggalkan dalam hidup kita. Apa dia tuan-tuan? Mencari redha manusia kepada mencari redha Allah. Sadar ataupun tidak kita, dalam kehidupan kita seharian lebih banyak kita mencari redha manusia, memikirkan tentang kepuasan manusia daripada memikirkan tentang kepuasan Allah. Apa yang kita nak buat? Perkara yang pertama kita akan tanya, apa yang orang kata. Ni masalah kita. Kita tak tanya apa yang Allah kata. Kita tidak soalkan apa yang Allah akan tanya, apa yang Allah akan kata, apa yang Allah akan hukum. Sebaliknya kita lebih menitik beratkan apa pandangan manusia. Nak buat kenduri kahwin tak? Isteri kata, abang, kita buat sanding, bagi anak kita bersanding. Benda yang pertama dia kata, payah, nanti apa kata orang kampung? Orang kampung, dia kata-kata tak boleh, haram, Allah tak izin, agama tak izin. Ini sebab itu kita ni terhalang untuk bercakap kebenaran. Kerana apa dia? Kerana kebenaran itu tidak sesuai dengan hati manusia. Sebab itu Nabi kata, qulil haqq walau kana murra. Semua orang boleh ucap benda ni, bercakaplah benar walaupun pahit, berbicaralah benar walaupun pahit, berkatalah benar walaupun pahit. Kamu hanya menyebut kalimah itu di bibirmu, kamu tidak praktiskan dalam kehidupan kamu. Kebenaran akan diterima kita bila mana kebenaran itu sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kebenaran akan ditentang dan dihalang apabila kebenaran itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Ini manusia. Sesuatu kebenaran akan ditegakkan bila mana kebenaran sesuai dengan kehendak kita. Ya, kalau kena dengan selera kita, itu benar. Bercanggah dengan kebenaran, kebenaran bercanggah dengan kehendak kita, tunggu sebentar. Ini problem. Ini problem. Contoh, kita tahu menutup aurat itu wajib. Ya, wajib. Kalau kena dekat anak orang, macam-macam kita kata. Tapi kalau kena atas batang hidung anak kita yang perempuan mendedahkan aurat, bisu kata-kata. Kebenaran itu diterima dan ditegakkan bila mana sesuai dengan kehendak. Bahkan kebenaran itu akan ditentang bila mana bercanggah dengan kehendak. Inilah manusia. Ni hatta qadartu an atakallama bil haqq. Kalau kita masih memikirkan soal manusia, kita tidak akan berbicara yang benar. Yang kedua, ringkas,
Masa khutbah diberikan kepada saya 10 hingga 15 minit. Sekarang dah cukup 15 minit. Saya ambil lagi 2-3 minit. Yang kedua, taraktu halawat dunya hatta wajadtu halawat al-akhirah. Kata Imam Ahmad, tips, petua untuk meraih nikmat di dalam melakukan ibadah. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, aku meninggalkan mencari kemanisan cinta dunia ini kepada mencari kemanisan dan cinta akhirat. Dunia ini nak buang, tuan-tuan, bukan satu benda yang mudah para jemaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Ta'ala menciptakan dunia untuk kita, tetapi Allah Ta'ala tidak ciptakan kita untuk dunia. Bahkan Nabi kata, wa khuliqtum lil akhirah. Allah ciptakan kita untuk akhirat. Sebab itu dalam Al-Quran 3 ayat menunjukkan bagaimana dunia ini perlu dilayan. Salahkah kita menikmati kehidupan dunia? Tidak salah. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Allah Ta'ala ciptakan dunia, di antaranya ada 2 perhiasan yang menjadi rebutan, yang menjadi rebutan dan kita kata target kehidupan kita. Apa dia? Yang pertama anak pinak, yang kedua harta benda. Manusia cintakan anak pinak, manusia cinta dan gilakan harta benda. Kerana apa? Disebut oleh Buya Hamka, seorang tokoh keilmuan yang hebat daripada bumi Indonesia. Buya Hamka mengatakan di dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar, harta benda dan anak pinak ini bisa membawa kebahagiaan dan pujian manusia kepada seseorang. Walaupun pujian itu berbentuk pujian palsu, tetap akan disukai oleh orang tersebut. Kerana apa dia? Lumrah kehidupan manusia ini suka kepada pujian, walaupun pujian itu berbentuk pujian palsu. Jaga para hadirin sekalian, pujian ini kepada kita ada 2 jenis. Yang pertama ikhlas, yang kedua palsu. Ramai orang dia suka kepada pujian, itu sifat manusia. Wah, hebat kamu. Wah, kemah hang. Wah, cantik bini hang. Wah, cantik rumah hang. Wah, besar sungguh rumah hang. Ini berbentuk-bentuk pujian yang disukai kita. Bagaimana kita nak memisahkan di antara pujian palsu dengan pujian original, asli, ikhlas? Takut-takut kita terjebak makan pujian palsu. Kalau kita ni tuan-tuan dapat duit palsu, marah kita. Tukar duit dapat RM1,000, 20 keping ataupun 10 keping duit 100. 10 keping duit 100 maknanya RM1,000. Tiba-tiba bawa duit itu untuk berbelanja, disahkan bahawa duit itu adalah duit palsu, wang tersebut adalah wang palsu. Bagaimana perasaan kita pada waktu itu? Marah ataupun suka? Marah. Tak guna sungguh puak ni bagi duit palsu ke aku. Celaka, haram sungguh puak ni bagi duit palsu ke aku. Bila mana kamu dapat duit palsu. Tapi bila mana kamu mendapati pujian palsu, kenapa kamu suka? Kalau orang puji kita dengan pujian palsu, kenapa kita suka? Tapi kalau orang bagi duit kepada kita duit palsu, kenapa kita marah? Sedangkan yang akan membinasakan kita adalah pujian palsu, bukannya duit palsu. Jaga. Orang keliling kita ini banyak yang memberikan pujian palsu. Sebab itu saya ingin berpesan pada diri saya dan para hadirin sekalian, jangan suka kepada tepukan orang. Kadang-kadang kita ni termakan dengan tepukan orang. Tepukan ini adalah antara pujian palsu. Bila mana kita buat satu benda, orang akan tepuk. Hebat hang. Tepuk. Tuan-tuan,
Nyamuk mampuih kerana tepukan. Nyamuk mampuih kerana tepukan. Jangan kita mampuih macam mana nyamuk mampuih. Ini dunia. Manusia akan suka dengan harta dan anak pinak kerana dua benda ini dapat memberikan pujian kepadanya. Silakan ambil yang Allah Ta'ala minta kepada kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Perhiasan yang aku buat kepada hampa sewaktu mana hampa hidup di dunia, iaitu anak pinak dan harta benda, jangan sampai dia melalaikan hampa kepada aku, kata Allah. Kerana apa dia? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akhirat kelak anak pinak dan harta benda ni tak memberi apa manfaat dah pada hampa. Jangan sampai leka dengan anak pinak di atas dunia sampai lupa untuk beribadah. Jangan leka dengan harta benda di dunia sampai hampa terlupa untuk beribadah. Ini pesanan Allah. Sebab itu Imam Ahmad kata yang aku buang yang kedua adalah apa dia? Mencari cinta dunia kepada mencari cinta Allah. Dan yang terakhir, taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas salihin. Aku buang yang ketiga, berkawan dengan orang-orang yang jahat kepada berkawan dengan orang-orang yang baik. Tiga benda ini perlu dibuang dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Buang mencari redha manusia kepada mencari redha Allah. Buang mencari kemanisan dunia kepada kemanisan akhirat. Buang berkawan dengan orang jahat kepada berkawan dengan orang baik. Mudah-mudahan ia menjadi tips dan petua untuk kita meraih salah satu daripada benda yang akan hilang di dunia ini di akhir zaman, iaitu kemanisan dalam melakukan ibadah. Mudah-mudahan khutbah ini memberi manfaat kepada kita bersama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى النور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة، وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarifuddin Badlishah ibn Sultan Salahuddin, wa jami'il usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lissadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'al at-taqwa lahum khairaz zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.